InsyaAllah kita mulakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Sadaqallahul azim. Surah An-Nahl ayat 36. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Imam, muazzin, seterusnya pengurusi yang berbahagia, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa pihak surau Ikhwan. Lama tak datang dah ni. Okey. Seterusnya yang dikasihi para ibu dan ayah, abang-abang dan juga kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah sama-sama kita rafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita peluang pada malam ini, hari Sabtu, waktu kita berehatlah, pergi mana-mana, pergi jalan-jalan sebagainya, tapi alhamdulillah walaupun kita dalam keadaan cuti, masih lagi kita tetapkan pendirian kita untuk solat berjemaah di masjid, di surau, dan juga mendengar pula kuliah maghrib pada hari ini. Alhamdulillah berikan kita peluang untuk sama-sama kita mendengar perkongsian insya-Allah pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi tuan sekalian, lama dah saya tak datang surau ni. Last 2010 PKP kot rasanya lah. Waktu saya pindah di Sungai Merak, hujung tahun lepas, masuk balik Banatek, duduk Banatek pula, Mana Teknologi. Alhamdulillah, ini semua tak ada Allah Ta'ala diberikan peluang seterusnya untuk berkhidmat untuk surau, untuk kita sama-sama berkongsi. Walaupun last minute tadi, tengah kuliah tadi, saya pun sambung belajar, sambung study di UTM Kuala Lumpur. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat ketemu pada hari ini, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah perkongsian memberikan makna kepada kita semua. Jadi sekalian, Al-Quran adalah mukjizat yang kekal abadi, yang mana Allah Ta'ala pelihara sampai hari kiamat. Al-Quran ini relevan sampai hari kiamat. Tidak ada, malah tidak akan ada manusia yang mampu menandingi ketinggian martabat Al-Quran itu sendiri. Bukannya manusia yang buat, bukan Nabi yang buat, tetapi Allah Ta'ala yang turunkan wahyu ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pedoman bagi kita, bagi perlembagaan bagi kita, malah negara juga menjadikan Quran sebagai sumber hukum yang pertama sekali dalam pensyariatan. Jadi sekalian, Al-Quran juga merupakan ada banyak nama-nama Al-Quran. Yang biasa kita buat adalah penawar lah, penawar orang yang sakit. Kita baca Al-Fatihah, tiup sebagainya. Cuma kita alpa dan lupa tentang Al-Quran juga merupakan zikru, iaitu peringatan. Peringatan kepada orang-orang yang beriman. Kita semualah yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Okey. Yang menjadi hamba kepada Allah Ta'ala, umat baginda Rasulullah SAW, dan juga peringatan kepada orang-orang kafir. Sensitif ni, kafir ni. Yang tahu-tahulah. Okey. Kemudiannya peringatan juga kepada orang-orang munafik. Orang-orang munafik, orang yang luarnya, secara umumnya orang yang luar nampak Islam, tapi hakikat sebenarnya mereka lawan agama Allah Ta'ala, cabar agama Allah Ta'ala. Jadi 3 golongan ini peringatan kepada kita. Quran menjelaskan bermacam-macam lagi tentang peringatan kepada kita tu sekalian. Cuma saya ambil beberapa ayat, bukan beberapa, satu ayat sahaja. Walaupun satu ayat, tapi pesanan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ada 4. Satu ayat ada 4 pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, khas untuk kita orang-orang yang beriman, peringatan, beringat sikit. Okey. Jadi sekalian, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula. Kata Allah Taala, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan para rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula, mengutuskan para rasul kepada setiap umat masing-masing. Maknanya Nabi Nuh ada umatnya, sampailah Nabi Muhammad SAW ada umatnya sampailah hari kiamat. Ini perbezaan lah. Nabi Nuh AS diberikan Allah Ta'ala umur yang panjang 950 tahun. Lama tu hidupnya, tetapi beberapa orang sahaja yang mengikut ajaran baginda Nabi Nuh AS. Okey. Nabi Muhammad hidupnya 63 tahun, tetapi yang mengikut menjadi ajaran Nabi Muhammad sampailah hari ini, malah sampai hari kiamat. Ni. Jadi hari ini kita dapat lihat bagaimana perbezaan itu sangat ketara, kerana kita dapat maklumat yang terkini. Buka aja lahirnya kita dah ada Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, ini perbezaan kita, tuan-tuan sekalian. Kemudian 25 Rasul yang wajib diketahui. Rasul ada berapa, tuan-tuan? Rasul 313 Rasul. Yang wajib diketahui 25. Kena ingat tu. Okay. Nabi ada 150,000 lebih. Sebab tu kadang-kadang Nabi-Nabi ni kita tak kenal. Nabi Syam'un, Nabi Syis, Nabi Deden dan sebagainya tu sekalian. Masing-masing Allah Ta'ala berikan mujizat ataupun ilham masing-masing. Cuma 25 Rasul ni wajib diketahui. Dan dalam 25 tu ada 5 lagi yang diberikan ujian yang berat daripada Allah Ta'ala. Antara dalam 5 itu tersebut ialah baginda Rasulullah SAW, yang mana ujian yang sangat hebat. Bukan sekadar dibaling dengan najis unta, tetapi diugut bunuh oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, tuan sekalian. Ini antara rintangan-rintangan yang berlaku. 5 ulul azmi yang Allah telah terpilih, tuan sekalian. Okey, jadi umat masing-masing ada umat Muhammad, nabinya adalah Nabi Muhammad sendiri. Okey, apa yang diperintahkan oleh Allah, suruh ingatkan umat masing-masing supaya ani'budullah, iaitu apa, tuan sekalian? Mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Pesan Allah Ta'ala, ingatkan umat masing-masing, ingat bahawa kamu ni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas manusia ini, tugas jin dan juga manusia adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tugas-tugas makhluk yang lain, jin ada tugas yang Allah berikan kepada dia. Sama juga dengan manusia ada tugas masing-masing. Tak perlu kita nak masuk campur dengan urusan makhluk lain. Hari ni sibuk dalam media sosial, khususnya TikTok, cuba nak cari
cuba nak cari benda-benda makhluk halus ni. Apa istilah dia? Paranormal. Sibuk dengan nak cari makhluk halus ni. Sedangkan mereka ada tugas masing-masing yang Allah Ta'ala putuskan. Sama juga dengan kita, makhluk Allah Ta'ala, manusia ada tugas masing-masing. Banyak kerja yang dekat dunia ni kita boleh buat, tapi kenapa pilih kerja macam tu? Jadi tuan sekalian, kita boleh fikir dengan sebaik mungkin mana pekerjaan yang baik dan mulia untuk kita tuan sekalian. Tak perlu kita nak buat benda yang bahaya. Jadi hati-hati. Okey, yang pertama kata Allah Taala, anya'budullah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadat kepada Allah Taala, kita solat 5 waktu. Okey, solat 5 waktu, buat yang terbaik. Okey, kerana solat ini sangat penting bagi kita, kerana dalam rukun Islam ada 5 rukun Islam. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat 5 waktu. Yang ketiga, bayar zakat. Keempat, berpuasa 2 Ramadan. Dan yang kelima, melakukan haji di Baitullah bagi mereka yang berkemampuan. Dalam lima ni ada satu yang berbeza daripada 4 ini. 4 melalui perantaraan malaikat Jibril. Beza satu ni ialah solat direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang mana Nabi Muhammad ni sangat sinonim dengan Baitul Maqdis yang hari ni dijajah oleh Zionis hari ni tuan sekalian. Sebab itulah kita ni perlu ada perasaan empati terhadap mereka yang berjuang di jalan Allah Ta'ala di Palestin sana. Walaupun tak mampu untuk kita berikan kudrat kita, berilah sumbangan yang sebanyaknya untuk mereka. Tuan-tuan sekalian, baik itu. Okay, yang mana tugas kita yang paling utama yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala, ibadat pertama yang Allah tanya, lulus ibadat ini, iaitu solat fardu ini lulus, maka barulah Allah akan tanya ibadat yang seterusnya. Kalau tak lulus solat fardu ni tuan-tuan sekalian, maka silakan masuk ke dalam neraka. Tuan sekalian ni nak katanya kena jaga elok-elok solat. Susah mana, penat mana sekalipun, kalau tak apa, tertinggal tak apa, tertidur tak apa, bangun je terus buat, ganti. Okay, jangan sesekali tinggal solat fardu. Ini sangat penting. Walaupun 5, tapi payahnya tuan-tuan sekalian. Nabi Musa pun kata 5 pun tak boleh, ni umat kamu tak mampu nak buat 5. Tapi Allah kata apa? Itu dah limit dah, tak boleh kurangkan lagi 5. Tapi betul lah apa kata Nabi Musa, 5 pun tak mampu nak buat. Dalam kajian sekolah-sekolah menengah dan rendah tuan sekalian, saya mengajar sekolah rendah, lebih 60% anak-anak di sekolah menengah dan sekolah rendah lah. Rendah tu mungkin dimaafkan lah, tapi kena pantau juga supaya jangan jadi habit. Yang mana dalam kajian sekolah menengah hampir 60% tidak solat tuan-tuan sekalian. Itu tak solat. 60% lebih lagi tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah. Ini yang berlaku zaman hari ni, zaman anak cucu cicit kita. Zaman tuan-tuan berbeza. Memang dididik lepas maghrib, lepas solat subuh mesti mengaji dengan ayah. Betul tak? Saya sempatlah zaman tu, walaupun dah hujung-hujung lahir tahun 92, walaupun dah hujung-hujung, tapi rasalah lepas subuh sebelum pergi sekolah SK, baca Quran dulu, baca mengaji Iqra' sebagainya. Lepas maghrib mengaji lagi. Zaman sekarang wallahu a'lam, kita boleh tengok sejauh mana kita punya
kita punya disiplin kita untuk membaca Al-Quran bersama dengan anak-anak, cucu sebagainya. Ini yang berlaku hari ini, tuan-tuan sekalian. Solat dan mengaji ini sangat penting bagi kita. Dan orang yang solat 5 fardu ni, orang yang solat ni, bila dia solat, kalau dia nakal pun nakal yang ada batas. Nakal mereka ada batas. Berbeza orang ataupun kanak-kanak ataupun remaja yang tak solat, langsung dia punya nakalnya lain macam. Yang saya nampak lah. Ya, saya nampak di sekolah lah. Okey. Orang yang jaga solat dia ada nakal, tapi nakal dia terbatas. Bila dia tegur, dia ambil tegur tu dengan dia tak buat. Beza orang anak tu remaja yang tidak solat ni, tak jaga solat ni, tuan-tuan sekalian, kita nampak perwatakan dia berbeza. Jadi buah sebagainya. Jadi perlu kita cek, ada tak dalam keluarga kita seperti itu. Jadi perlu kita buat perubahan terhadap keluarga kita, tuan-tuan sekalian. Baik, itu yang pertama, ani'budullah. Okey, sama juga ujian yang berlaku kepada kita. Ujian nikmat dengan ujian musibah sangat sinonim dengan orang-orang Islam khususnya. Okey, tak boleh lari dengan ujian susah dan juga senang. Orang yang susah diuji dengan kesusahan. Orang yang ada nikmat, orang yang banyak harta juga adalah ujian bagi mereka. Okey, ujian musibah maksud saya lah. Musibah itu juga diberikan kepada kita yang mengikut kemampuan ataupun mengikut taraf pahala keimanan kita, tuan-tuan sekalian. Kalau iman kita kuat, maka kuatlah ujiannya kepada kita. Okey, kita ada contoh yang banyak. Para nabi seperti Nabi Muhammad SAW diuji dengan berat sekali, ujian musibah. Okey, tetapi bagaimana Allah didik para nabi dengan ketenangan, hati yang kental, yang kuat, walaupun diuji seperti mana banyak pun masih kekal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga yang diberikan ujian dengan kekayaan kerajaan yang sangat hebat, iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan hanya dapat kawal kerajaan di bumi sahaja, tapi dapat mengawal makhluk-makhluk yang lain. Allah uji Nabi Sulaiman. Tetapi bagaimana dikembalikan semua kehebatan itu kepada Allah Ta'ala. Ini hebatnya tarbiyah seorang Nabi, tuan-tuan sekalian. Walaupun diuji dengan harta benda, kekayaan, jawatan yang lebih tinggi, tetapi dikembalikan semua itu, hak kekal adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, jadi itu dari sudut bagaimana ani'budullah, kena beringat. Kita kaya ke, kita orang yang kurang kaya ke, miskin ke apa ke, kita kena ingat kita ni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga harta yang banyak kita ada tu ada sedikit kepunyaan orang lain. Maknanya bayar zakat lah. Dalam banyak harta kita ada juga hak orang lain. Itu kita kena bayar zakat, tuan-tuan sekalian. Seterusnya, kata Allah Ta'ala, wajtanibut taghut. Yang kedua, wahai nabi-nabi, wahai rasul-rasul, ingatkan umat masing-masing pesanan yang kedua, iaitu wajtanibut taghut. Jauhkan diri daripada perkara taghut yang boleh merosakkan segala amalan yang kamu buat di atas muka bumi ini. Benar kita buat amalan dengan solat 5 waktu, kena buatlah solat sunatnya, solat duhanya, zikirnya, solat taubatnya, puasanya. Tapi disebabkan kita buat juga perkara taghut, lebih-lebih lagi kita buat perkara yang biasa, kebiasaan orang kita buat, iaitu dengan berkata-kata, mengumpat sana, fitnah sini. Minta maaf sebut, kita kena buang jauh budaya ini. Dan Nabi juga ajar kita supaya jangan
mengandung domba, la tadkhul jannah namamun, tidak akan masuk syurga orang yang mengandung domba, orang yang memfitnah dan sebagainya. Ini kata Nabi. Kena ambil berat, tuan sekalian. Jadi itu yang perlu kita jelaskan. Lidah ni walaupun tak bertulang, tapi bisanya, pedihnya, tajamnya sampai lubuk hati. Betul kita pedang ke pisau ke, kita terluka, pedih. Tapi pedihnya sekejap saja. Ada parut, tapi parutnya boleh hilang. Sekarang ni macam teknologi lah yang ada, betul? Boleh hilang. Tetapi dengan lidah ini, dia terus tujukan kepada lubuk hati kita. Terus tuju ke lubuk hati kita. Bila orang kata mengata kita, fitnah kita, sebagainya lah, dia akan menjadi kesumat dan sebagainya, dendam sebagainya. Luar nampak senyum, tapi hati sampai orang yang tahu. Ini yang bahaya, tuan-tuan sekalian. Bahayanya bila mana kita ni banyak bercakap. Sebab tu Nabi juga kata, kurangkan bercakap, banyakkan diam. Cakap benda-benda yang bermanfaat, tuan-tuan sekalian. Banyakkan berzikir, banyakkan selawat, banyakkan baca Quran. Tak ada benda yang nak buat, nak dibualkan, tak payahlah. Bila ada orang ajak nak berbual pasal orang lain, kalau boleh elakkanlah. Tak payah dengarlah. Elak, tuan sekalian. Jadi disebabkan kita buat perkara-perkara terus itu, kita risau pahala yang kita dapat akan menjadi hangus, tuan sekalian. Hanya dapat penat sahaja. Kita tak persembahkan yang Allah Ta'ala, amalan yang kita buat, tapi hakikat sebenarnya tak ada nilai di sisi Allah SWT. Itu yang kita risau. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Ta'ala, faminhum man hadallah. Allah SWT ingatkan umat masing-masing. Faminhum man hadallah. Allah Ta'ala boleh berikan hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Bukan kita yang bagi hidayah, bukan Nabi yang bagi hidayah, tapi hanya Allah sahaja yang boleh bagi hidayah, tuan-tuan sekalian. Kena ingat, tugas kita apa? Tugas kita adalah menjadi penerus perjuangan baginda Rasulullah, iaitu seorang pendakwah. Jalankan kerja dakwah. Minta maaf sebut, kalau anda terasa beberapa hari lagi akan ada konsert, betul? Tahu tak konsert? Malaysia sekarang terkenal dengan konsert, betul? Lagi beberapa hari konsert terbesar di hujung tahun ni. Beberapa hari lagi. Dan artis tersebut memang ikon kepada LGBT. Tahu LGBT? Tahu LGBT? Tahu LGBT? Pakcik-pakcik sekarang ni. Mak-mak kenal tak? LGBT. L maksudnya lesbian. LG. Lesbian, gay, bisexual, transgender. Transgender ni apa? Laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Antara ikon-ikon kepada LGBT dan sekalian. Jadi apa tugas kita? Dan sekarang ada banyak serangan di Facebook. Tugas kita untuk bantah. Bantah konsert tersebut diadakan di negara kita. Malah mufti wilayah pun telah mengeluarkan di Facebook khasnya. Di Umar Sayyid Muhammad. Inilah mufti wilayah lah, punya Facebook, supaya menyarankan tidak hadir ke konsert tersebut. Sebab apa? Beli tiketnya awal tahun baru ni 3, 4 ribu, 5 ribu. Tuan sekalian, minta maaf sebut. Jadi itu yang kita perlu risau, tuan sekalian. Jadi hidayah Allah Ta'ala ni Allah sahaja yang boleh
beri, kita tak boleh bagi. Jadi perjuangan kita adalah dakwah. Tugas kita mengingatkan manusia supaya menceritakan tentang keindahan Islam itu. Okey, keindahan Islam, tunjukkan akhlak yang baik. Nabi 60% Nabi tunjukkan akhlak berbentuk body language, bahasa badan. Dia bila salam, mata bertemu mata, kepala pusing, badan pun pusing. Okay, nampak macam biasa, tetapi itulah akhlak. Orang bila betul-betul nak bercakap, bila nak sapa, betul-betul dia nak sapa, bukan hanya toleh kepala saja, salam macam biasa saja. Ini adab. Bila nak bercakap, mata, mulut sekali memang menghadap kepada orang yang kita nak cakap. Okey. Dan ramai orang-orang Yahudi di Madinah tertarik dengan Islam kerana body language Nabi. Tengok cara Nabi bercakap dengan para sahabat, dengan orang bukan Islam, orang kafir bagaimana. Itu dengan juga sistem Islam yang adil. Sebab tu orang-orang Yahudi, orang Nasrani masuk Islam kerana kehebatan Islam dan juga cara dakwah yang ditunjukkan oleh Nabi dan juga para sahabat, tuan-tuan sekalian. Ini dia. Okey. Jadi hidayah ni milik Allah Taala, ikut suka Allah Taala nak bagi siapa hidayah ni. Hatta kita tak boleh hukum orang yang pernah duduk di penjara, bila keluar dia akan jahat selama-lamanya. Orang yang bekas penjara akan terus jadi jahat, tidak. Mungkin saya pernah masuk penjara. Saya mengajar dalam tu, tuan sekalian. Mengajar dalam penjara tu. Okey, mengajar, dan ramai yang kata, yang saya jumpalah, yang menyesal masuk ke dalam penjara ini kerana tak ada live, dan juga memang mati kutulah, nampak dinding, nampak langit sahaja. Okey, kita kena faham, kalau boleh, penjara ini bukan tempatnya hanya penyiksaan, hukuman semata-mata, tapi kita nak penjara ini juga salah satu cara didikan, pemulihan, supaya mereka ini ingat kepada Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala, balasan mereka yang tidak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu yang perlu kita lihat, bagaimana perlunya perubahan demi perubahan, tuan sekalian. Jadi hidayah Allah Ta'ala, bila mereka keluar daripada penjara itu, boleh jadi mereka lebih baik daripada kita, lebih baik, banyak amalan daripada kita. Mereka di penjara memang tiap-tiap pagi dan maghrib mereka ada bacaan Quran tadarus, tuan sekalian. Setiap hari orang Islam. Okey, azan pun dalam tu juga. Ni kes-kes yang saya tanya kepada mereka, bunuh cikgu, samu ni, rompak sana, curi sebagainya. Ini yang paling tinggi saya jumpa, bunuh orang lah, bunuh cikgu sendiri, masuk penjara. Orang Perak, sekalian. Tapi kita kena ingat, hidayah milik Allah Ta'ala, sejahat-jahat manusia pun, kalau Allah pilih dia untuk berubah jadi lebih baik, dapat terima hidayah, dia akan berubah. Kita lihat bagaimana Sayyidina Umar yang mana benci kepada Islam, tetapi dengan ayat surah Taha 1 hingga 5 mampu menenangkan, melembutkan hati Sayyidina Umar, walaupun ketika itu dia dah pegang pedang dah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nak katanya hebatnya Quran ini mampu melembutkan hati yang keras. Sebab itulah kena baca hari-hari Quran ini, supaya hati yang keras boleh menjadi lembut. Bila lembut, bila dengar ayat Quran, bergetar jiwa kita, menangis kita dengan peringatan Allah Ta'ala. Itu yang ketiga. Allah boleh berikan hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki, tuan-tuan sekalian. Jadi hari-harilah minta doa kepada Tuhan supaya dikekalkan hidayah oleh Allah Ta'ala.
mati kita dalam hidayah Allah Ta'ala, mati dalam beriman, mati dalam keadaan kebaikan, mati dalam beriman, mati dalam keadaan yang baik. Sekarang ni mati, meninggal dunia ni dia tak kira muda ataupun tua. Dulu mungkin, dulu mungkin, okay. Tapi zaman sekarang dengan pemakanannya, orang dulu dia pemakanan dia memang terjagalah. Makanan makan kat rumah aja. Sebab arwah saya meninggal dulu, arwah saya meninggal dulu memang makan, jarang sangat makan dekat luar. Boleh kira setahun tu 2-3 kali saja. Yang lain semua makan kat rumah. Nakkan keberkatan dalam sebuah kekeluargaan tersebut tu sekalian. Jadi pemakanannya yang kedua, banyak kita canggih sekali nak buat laju-laju dan sebagainya lah. Banyak benda yang kita baru sekali. Jadi sekarang syarat untuk kematian bukannya tua. Kena ingat, mati ni bila-bila masa boleh Allah nak tarik, tuan sekalian. Jadi itu yang ketiga. Di doa banyak-banyak supaya Allah kekalkan hidayah kita sampailah kita meninggal dunia, tuan sekalian. Okay, mati dalam Islam, dari iman. Yang keempat, yang terakhir ialah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Yang mana Allah juga boleh menyesatkan sesiapa yang Allah kehendaki. Kita kena ingat, Allah juga boleh bagi hidayah dan Allah juga boleh sesatkan manusia sesiapa yang Allah kehendaki. Sebab tu kita risau, tuan sekalian, pengakhiran hidup kita. Kita ni kaki masjid, kaki surau dan sebagainya. Kita risau pengakhiran hidup kita Allah sesatkan kita. Sebab itulah kita kena buat amalan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya janganlah kita jadi sesat di hujung kematian kita nanti. Ada hari ni tuan sekalian, yang kafir terus kafir lah. Ada yang kafir masuk Islam. Macam lecturer saya lah, Profesor Datuk Dr. Fahir Avi. Lecturer saya di kuis dulu, antara yang hebat lah. Allah kurniakan hidayah pada dia. Sekarang jadi orang yang sangat hebat, antara pakar tafsir Al-Quran, tuan sekalian. Pakar rujuk pula. Azan dulu.
Baik, sekali lagi insya-Allah. Jadi sekalian, tadi Dr. Firawi itu orang yang sangat hebat, ya. Dikurniakan Ta'ala hidayah yang hebatlah kepada mereka, kepada dia tuan sekalian, ya. Jadi itu Allah berikan hidayah pada dia. Orang dulu orang kafir, okey, Allah bagi hidayah kepada Allah bagi hidayah masuk Islam. Ada juga orang yang kafir terus jadi kafir, sesat terus jadi sesat. Okey. Yang kedua, ini yang kita risau, dan ada dalam negara kita, tak perlu nak pergi jauh lah. Yang mana mengaku Islam tetapi dilawan Allah Ta'ala. Golongan yang kedua ni, dia mengaku Islam tetapi lawan hukum Allah Ta'ala. Mengaku Islam tetapi tak boleh terima apa yang Allah tetapkan. Okey. Mengaku Allah Ta'ala, mengaku sebagai orang Islam, hamba Allah Ta'ala, tapi cuba untuk cuit-cuit hukum Islam hari ini. Faham kot? Yang berlaku hari ini. Okey. Yang cuba untuk mengganggu gugat hukum syariah di setiap negeri-negeri. Tuan-tuan boleh cek lah, tanya-tanya anak dan sebagainya, isu yang terbaru hari ini. Okey, cuit-cuit sekarang ni, dia cuba nak test. Okey. Hukuman syariah hari ini, tuan-tuan sekalian. Islam tapi tak boleh terima orang menutup aurat. Tak boleh terima hukuman mereka yang tak boleh menutup aurat. Tak boleh terima hukuman orang yang tak pergi solat Jumaat. Nah, ini adalah tertera di hukum syariah di setiap negeri. Tak salah saya di Negeri Selangor ada enactment ataupun ada hukuman mereka yang tidak solat Jumaat. Banyak lagi lah. Kalau di Kelantan 21 hukuman syariah. Dan hari ini ada yang mengganggu-gugat, cuba untuk cuit-cuit. Boleh ke tidak? Yang berlaku hari itu sekalian. Okey, yang cuba untuk dilonggar-longgarkan hari ini. Tapi mengaku Islam tapi tak boleh terima apa yang Allah tetapkan, Nabi ajarkan. Tak boleh terima. Ini yang merisaukan kita. Kita pun tak tahu nak dekat dah ni, usia kita nak dekat akhir lah. Saya pun dah besar, nanti pun dah makin tua sebagainya. Tapi yang kita risaukan kita adalah anak, cucu, cicit kita yang akan datang ini. Bila mana ada terma sekarang ni normalisasi, benda biasa saja, tak ada masalah. Sedangkan kita perlu perkasakan. Dulu perkasakan syariah Islam, hari ini kita perlu pertahankan syariah Islam. Okey. Panjanglah jadi isunya bila anak perkasakan hari ini. Bila ada orang Islam yang cuba cuit-cuit, usik-usik sekejap, tengok test-test, kita perlu pertahankan hukuman jenis syariah ni, tuan sekalian, yang telah ditetapkan oleh negeri-negeri masing-masing. Jadi tuan sekalian, orang macam ni ada, dan kita kita sangat risau bila berlakunya pada keturunan kita akan datang. Kita tak nak benda normalisasi ini berlaku pada masa depan. Bila kawan kita, saudara kita hina Islam, kita biasa je, yang penting aku tak ada apa-apa. Jadi itu yang perlu kita ingatkan dan perlu kita awas. Semakin hari semakin mencabar hidup kita dekat bumi Allah Ta'ala ni, tuan sekalian. Baik, jadi itulah yang mana yang kita kena risaukan. Ketakut pengakhiran hidup kita Allah sesatkan. Jadi mintalah Allah Ta'ala, kita doa kepada Tuhan supaya dikekalkan hidayah, mati dalam keadaan keimanan, Islam dan sebagainya, dan jauhkan perkara-perkara yang menyesatkan tadi, tuan sekalian. Jangan fikir Allah tak boleh sesatkan sesiapa, tuan sekalian. Orang yang kaya raya dan diteruskan kaya raya,
Walaupun dia tak solat, walaupun dia tak bayar zakat, tapi Allah bagi dia harta yang banyak, kita kena ingat itu ujian yang sangat berat yang Allah bagi pada dia. Disangkakan nikmat itu Allah bagi pada dia, sedangkan itu adalah azab yang Allah bagi pada dia sebenarnya, supaya lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istilahnya adalah istidraj kan. Jadi itu yang perlu kita risaukan, kita muhasabah balik diri kita, apa yang berlaku dalam diri kita dan keluarga kita. Kita nak wujudkan keluarga yang harmoni, keluarga yang ada sistem Islamnya yang baik dalam keluarga kita, tuan-tuan sekalian. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam kita menunaikan ibadah wajib kita. Okey. Kemudian kita istiqamah untuk mengaji Al-Quran, berzikir, berselawat. Kemudian kita istiqamah untuk mencari ilmu. Cari ilmu ni dia bukan hanya untuk orang muda sahaja. Selagi kita belum meninggal dunia, selagi itulah kita perlunya mencari ilmu. Bila banyaknya ilmu yang kita dapat, makin kita dekat dengan Allah Ta'ala, makin kita kenal kepada Allah Ta'ala, makin kita cinta kepada Allah dan juga Rasul, tuan-tuan sekalian. Itu sebenarnya. Bukan kita nak bangga diri kita ada ilmu, tidak. Semakin banyak ilmu kita, semakin dekat kita dengan Allah Ta'ala. Jadi itu kita kena terapkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaitkan kehidupan kita dengan akhirat, baru ada barakah dalam kehidupan kita dan keluarga kita ni, tuan-tuan sekalian. Jadi insya-Allah jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.